Toyota Vios sebenarnya tak perlukan pengenalan panjang. Sebab apa? Sebab dia dah ada dalam pasaran kita ni dekat 20 tahun dan dalam tempoh itu 500,000 dah lebih kurang jumlah Vios dah ada atas jalan ni. Dan itu menjadikan Vios ni termodel paling laris untuk Toyota. Tetapi untuk beberapa tahun kebelakangan ni Honda City sudah potong dia dan dengan penawaran Vios generasi keempat yang sedang anda tengok ini, Toyota nak rampas balik dia punya kerusi itulah. Dan untuk Vios generasi keempat yang ada ini, hanya 2 varian ditawarkan. Kalau sebelum ni ada 4. Yang pertama, varian E, harga dia RM89,600. Dan yang ini, varian paling tinggi G, RM95,500. Jadi yang menariknya Vios kali ini sebab dia model generasi baru, maksudnya serba baru. Misalnya, platform pun dah gunakan DNGA dari Daihatsu, bukan lagi platform lama. Dan reka bentuknya juga, sekejap lagi kita akan tengok, memang serba-serbi lebih moden, lebih cantik dan lebih bersegi-segi. Misalnya kat bahagian depan ini, kalau kita tengok muka depan dia dah memang totally berbeza. Tengok saja bahagian grill lebih besar dengan kemasan hitam berkilat dia. Bahagian lampu, tengok banyak garis-garis tajam LED dan tak lupa kalau tengok bawah tu, dia ada macam ruang udara sikit dan itu betul-betul ada liang untuk aerodynamics mungkin, bukan hiasan saja kat depan ni. Dan dengan penggunaan platform DNGA itu, dia punya kelebihan untuk Vios terbaru ni adalah dia lebih panjang, lebih lebar dan juga lebih tinggi. Dan kalau nak membezakan dari luar ni, untuk varian E yang basic tu dengan yang G yang ada ni, ada beberapa perbezaan juga. Misalnya rim ni, yang sekarang rim 17 inci, lebih besar, lebih nampak sepadan dengan kereta ni. Ada juga kemasan krom yang dekat E tu tak ada. Dan tak lupa dekat belakang digunakan disc brake dengan electronic parking brake. Dan rim 17 inci ni tadi datang dengan tayar Continental Premium Contact C. Satu lagi keunikan untuk Vios baru ni, rekaan kat bahagian belakang ni lebih landai. Dia gunakan approach fastback. Dan design fastback ni tadi ada juga kelebihan dan kekurangan dia kot. Kelebihan dia datang dengan bahagian cermin ni yang lebih luas, tapi bahagian boot ni dia jadi lebih pendek. Kekurangan dia yang lebih ketara nanti kita tengok dekat dalam. Dan bahagian belakang juga datang sama dengan approach atau pendekatan yang dekat depan tu, garis-garis banyak tajam. Misalnya kalau kita tengok rekaan lampu ni, smoke, gelap, nampak lawa, nampak sporty dan ringkas dengan garis yang tajam. Dan diikuti jugalah bahagian bumper dia pun sama. Tapi kalau kat depan tadi ada bukaan dia tu, angin, yang kat belakang ini hitam ni hanya tertutup, hanya untuk hiasan semata-mata. Nak jadikan lagi sporty untuk varian G yang paling tinggi ni, diffuser dengan hitam berkilat tu kasih lagi lah. Jadi untuk bahagian dalaman ini, kalau bandingkan dengan Vios sebelumnya, memang yang generasi keempat terbaru ni memang banyak penambahbaikan, peningkatan dan juga elemen-elemen yang lebih premium diberikan. Sebelum tu kena sebut dulu sebabkan tadi dia guna platform DNGA, platform Daihatsu tu. Jadi ada beberapa hal atau beberapa ciri yang sama dan dipinjam daripada model-model yang pernah kita nampak sebelum ini, misalnya pada Pro 2, Ativa, Alza dan juga Azia bahkan. Yang saya maksudkan kalau kita tengok misalnya bahagian steering ni dan juga tombol gear ni, ini memang macam biasa nampak. Pernah tengok ada dekat model Ativa terlebih dahulu dan sekarang ada dekat Vios yang ini. Secara umum kalau kita tengok banyak juga bahagian atau kawasan-kawasan soft touch leather yang menarik untuk kita tengok ada pada Vios ni. Misalnya dekat sini ni semua lembut dan juga kulit. Lajak sampai ke tepi ni dan juga bahagian panel pintu lah, semua tu ada bahagian soft touch tu diberikan. Untuk ciri skrin memang besar, jelas nampaknya dan sambungan wireless juga untuk Apple CarPlay dan Android Auto. Dan tak lupa juga ada juga ciri wireless untuk pengecas telefon. Dan untuk kawasan soft touch tadi tu ada juga dekat bahagian perehat lutut pemandu ni dan tak lupa perehat lengan. So ini ciri-ciri yang bagi tambah keselesaan untuk pemandu lah. Kalau nak dibandingkan pula dengan E, ada banyak jugalah pertambahannya. Misalnya aircon untuk G ni dia kawalan automatik. Paparan cluster meter ni juga digital dengan color-color. Ada juga dia punya lampu suasana dekat dalam ni. Dan tak lupa balutan kerusi dia kulit, nampak lagi premium. Tak lupa kekurangan antara E dan G ni. Untuk yang G ni dia dah boleh adjust steering atas bawah dan tarik kepada pemandu. Untuk E tak ada. Kelengkapan lain misalnya ada cup holder untuk bahagian penumpang ni
Dan juga kat tepi ni pun boleh buka ruang untuk mungkin letak shielding yang tak berapa dalam kat sini. Satu juga kekurangan, walaupun untuk Vios G ni kat belakang bahagian penghadang matahari penumpang ni masih tak ada cermin untuk belik-belik muka. Dan untuk G ni sebab dia ada electronic parking brake, semua tu boleh dilihat dan dikawal kat sini lah dengan fungsi auto hold sekali. Untuk ruang belakang ni pula, disebabkan guna platform DNGA tu tadi, sebenarnya ada kelebihan. Jarak antara roda dia ataupun wheelbase tu ada tambahan 70mm. Itu menjadikan ruang kaki at least lebih selesa lah untuk saya dengan ketinggian 180cm ni. So tak ada masalah, memang luas lagi. Tetapi masalah untuk orang yang agak tinggi macam saya adalah bumbung ni tadi, rekaan fastback ni tadi. Kelemahan dia, kalau saya duduk lurus dan tegak macam ni, kepala saya basically dah kena dekat bahagian bumbung ni lah. Itu agak rimas dan melemaskan sebenarnya untuk duduk kat belakang ni. Tapi sebabkan ada cermin, satu lagi bahagian cermin kecil kat belakang tu, dia kasih bukaan cahaya dan rasanya macam kurang lemas sikit lah. Tapi apa pun, dengan fastback ni, saya sebenarnya kepala dah kena bumbung. Sedikit kekurangan, seat ni memang duduk macam gini je lah, tak boleh nak adjust dia lebih sandar ataupun lebih tegak, dia memang fix macam tu saja. Dan satu hal lagi, tak ada perehat lengan kat belakang ni. Walaupun kat depan tadi dia bagi best lembut-lembut, kat belakang tak ada. Dan mungkin juga perlu disebutkan ada dua corong aircon kat belakang dan juga satu slot untuk charging phone atau peranti elektronik lah. Untuk bahagian boot pula yang ada untuk Vios baru ni adalah sekitar 475 liter. Itu kurang sikit daripada Vios lama tu yang ada dalam 500 liter macam tu. Dan kekurangan kedua mungkin untuk setengah orang sebab dia tak datang dengan tayar ganti. Dia datang dengan tayar repair kit sahaja. Untuk enjin pula sebenarnya kapasiti yang ada untuk Vios baru ni sama saja 1.5 liter, tetapi yang berbeza adalah sedikit untuk output lah. Enjin yang digunakan sekarang ni menghasilkan 106 PS dan juga 138 Nm torque. Itu hanya kurang 1 PS dan juga 2 Nm torque berbanding Vios yang sebelum ni lah. Dan yang lebih menarik adalah transmisi dia lah, sebabkan di NGA tadi dia pun dah beralih menggunakan DCVT. Itu menjadikan pemanduan lebih lancar dan penggunaan minyak juga didakwa oleh Toyota dalam 19 km per liter. Itu satu angka yang sangat bagus dan menjimatkan lah. Kalau ada yang concern tentang prestasi, sebenarnya tak perlu risau sebab memang ada beza tentang output tu tadi. Tapi sebenarnya kereta ini sekarang dah lebih ringan, sebanyak 110 kg berbanding yang lama. Jadi power to weight, power to performance apa semua tu sangat menarik dan lebih meyakinkan dengan Vios generasi keempat ni. Untuk ciri keselamatan, antaranya Vios ini datang dengan 6 beg udara. Itu kurang 1 berbanding Vios yang sebelum ni. Dan kalau kita tengok dekat cermin tu, ada 2 kamera. Itu lebih kurang macam yang ada dekat model-model Pro 2 yang lain. AXA 3.0 tu ada juga kat sini. Dan selain AEB tadi, ada juga dah ciri ACC untuk Vios yang baru ni, tapi itu pun menggunakan kamera sahaja, bukan sensor kat depan ni. Jadi untuk senang faham, sistem keselamatan aktif yang ada dekat Vios baru ni lebih kurang dia punya performance dia macam yang ada dekat Myvi, itulah sebagai contoh. Jadi itulah tadi serba sedikit tentang Vios generasi keempat, model terbaru yang ada oleh Toyota untuk pasaran Malaysia ni. Ada 2 varian yang kita dah sebutkan tadi, dan yang ini yang paling menarik, varian G RM95,500. Jadi apa pandangan anda boleh kongsikan kat ruang komen di bawah. Terima kasih kerana menonton, jumpa lagi nanti.